I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati semua, berkaitan dengan 8 adun rasuah yang menjadi viral di media sosial dan bukan saja di media sosial. Cerita dengan kawan-kawan di tempat kerja, cerita dengan ahli keluarga, semua pun bercakap tentang video adun bincang rasuah, bercakap tentang 8 adun bincang rasuah. Tapi persoalan yang paling utama adalah siapakah 8 adun ini. Identitinya akhirnya sedikit sebanyak kita telah mendapat bayangan ataupun hint. Karena ini bukan berlaku di Kedah, bukan berlaku di Terengganu, ataupun mana-mana negeri di semenanjung Malaysia. Ini berlaku di Sabah. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, sudah pasti mana-mana ahli Dewan Undangan Negeri yang terlibat dengan rasuah, bukan sahaja adun, tapi mana-mana kepimpinan politik yang terlibat dengan rasuah perlu dikenakan tindakan undang-undang. Rasuah adun berjemaah rupanya di Sabah. Ketua Menteri Sabah Haji Jinor dipercayai kini menjadi tumpuan sebuah skandal rasuah membabitkan JRS. Gabungan yang dipengerusikannya yang tidak sehaluan dengan pemimpin UMNO negeri. Malaysia Now difahamkan. Ia susulan sebuah kempen dilancarkan menerusi laman berita dan media sosial berkenaan skandal rasuah RM4 juta melibatkan beberapa adun. Di samping dakwaan terhadap klip video dan tangkap layar, pesanan teks menunjukkan mereka membuat pengakuan menerima rasuah. Bukti-bukti itu didakwa disimpan seorang pemberi maklumat yang enggan dinamakan, yang mendakwa dia hanya akan mendedahkan butiran lanjut dengan syarat mendapat perlindungan SPRM. Malaysia Now telah menghubungi Haji G dan pembantunya, tetapi masih belum mendapatkan respon ketika laporan ini diterbitkan. Sementara itu, seorang penyiasat kanan SPRM memberitahu Malaysia Now, cara kes itu sedang digembar-gemburkan menimbulkan keraguan, sambil menambah badan anti rasuah itu sepatutnya melancarkan siasatan terhadap dakwaan itu tanpa perlu mengenal pasti pemberi maklumat. Kebimbangan pemberi maklumat itu tidak relevan. Apa yang lebih penting ialah dia ada bukti dan itu sudah memadai bagi SPRM melancarkan siasatan serta-merta. Malaysia kini melaporkan bahwa pemberi maklumat tersebut telah menghubungi PM Anwar Ibrahim untuk mendapatkan jaminan perlindungan mengenai perkara itu. Anak guam kami mempunyai bukti kuku, termasuk tangkapan skrin perbualan WhatsApp dengan YB adun terbabit, dokumen dan klip video HD definisi tinggi yang mana YB mengaku menerima rasuah. Malaysia kini memetik peguam pemberi maklumat itu dalam sepucuk surat kepada Anwar. Untuk makluman, anak guam kami bersedia menjadi pengadu dalam kes ini, menyerahkan bukti dan menjadi saksi SPRM menurut surat itu. Sementara itu, sumber yang sama mempersoalkan keengganan Azam Baki, Ketua Pesuruhjaya SPRM, untuk memberikan jaminan bertulis melindungi pemberi maklumat daripada pendakwaan atau tindakan undang-undang sebagai pertukaran kepada maklumat itu. Azam terikat dengan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat dan tidak ada keperluan mendapatkan sebarang jaminan lanjut. Dalam keadaan biasa, bukti yang ada sepatutnya sudah dapat memulakan siasatan di mana SPRM boleh menahan atau menyoal ahli politik yang terbabit, tambah sumber itu. Gabungan JRS dipengerusikan Haji G, terdiri daripada 8 parti politik, termasuk PGRS, Parti Gagasan Rakyat Sabah, di mana beliau merupakan presiden. JRS yang pada asalnya dianggota IPN, BN, Parti Bersatu Sabah, dan beberapa adun bebas, menang pilihan raya negeri 2020
yang diadakan pada kemuncak pandemik COVID-19. Beliau dan adun partinya sebulan selepas PRU 2022, di mana PH dan BN membentuk kerajaan, HJJ mengumumkan keluar bersatu Sabah yang merupakan sebahagian daripada JRS. Sebaliknya, beliau dan adun parti mengumumkan mereka masih sebahagian daripada JRS menerusi keahlian secara langsung. Januari 2023, 13 adun UMNO Sabah menarik balik sokongan kepadanya, menyebabkan beliau hilang majoriti DUN. HJJ kemudian mengumumkan mengambil alih PJRS dan membawa parti itu ke dalam JRS untuk kekal berkuasa. Rasuah adun berjemaah rupanya di Sabah. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Kita dikejutkan dengan berita pemergian satu lagi pemimpin politik legenda di Malaysia yang juga rakan ataupun sahabat kepada Tun Dr. Mahathir. Daim Zainuddin disahkan telah meninggal dunia bertarikh 13 November. Dan pada akhirnya, apa respon ataupun apa kenyataan terkini, khususnya Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri? Akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam satu perkongsian daripada Malaysia Kini, Anwar zahir takziah atas pemergian Daim. Sebelum ini, Tun Mahathir juga ada membuat kenyataan mendoakan Daim Zainuddin dan ada membuat kenyataan supaya Daim Zainuddin mendapat keadilan. Keadilan daripada apa? Adakah daripada Anwar Ibrahim ataupun mungkin hanya kenyataan Mahathir secara umum? Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengucapkan takziah buat keluarga Allahyarham Daim Zainuddin yang meninggal dunia pagi tadi. Dalam satu hantaran ringkas di media sosial, Anwar berkata, Daim merupakan tokoh yang telah menyumbang kepada negara, terutama ketika menjadi Menteri Keuangan. Terima perkabaran pemergian Tun Daim Zainuddin setibanya di Lima, Peru. Salam takziah buat keluarga Allahyarham. Kerajaan mengiktiraf jasa dan sumbangan beliau kepada negara, terutama semasa menjadi Menteri Keuangan. Al-Fatihah, kata Anwar. Allahyarham meninggal dunia pada usia 86 tahun di Hospital Asunta di Petaling Jaya, Selangor pagi tadi. Ketika mengesahkan berita itu, peguamnya Gurdial Singh Nijjar memaklumkan Daim Zainuddin mengalami stroke baru-baru ini dan menjalani rawatan di unit rawatan rapi ICU hospital tersebut. Dewan Rakyat hari ini bertafakur selama 1 menit bagi menghormati pemergian Allahyarham. Allahyarham meninggalkan seorang isteri, Naimah Abdul Khalid, dan 5 cahaya mata. Dia menjadi Menteri Keuangan sebanyak 2 kali, yaitu pada 1984 hingga 1991 dan pada 1999 hingga 2001. Kedua-duanya ketika pentadbiran Dr. Mahathir Mohamad yang dilihat sebagai sekutu rapatnya. Daim yang juga taikun perniagaan kembali aktif di pentas politik apabila menyertai kempen PH semasa PRU 2018 yang diketuai Mahathir yang ketika itu menjadi pengerusi bersatu. Daim sekali lagi menjadi perhatian selepas SPRM memulakan siasatan ke atasnya berhubung dakwaan rasuah dan pengubahan wang haram. Dia didakwa di mahkamah atas kegagalan mematuhi notis SPRM untuk mengisytiharkan aset miliknya. Istrinya, Naimah, turut berdepan dakwaan yang sama. Hubungan Anwar Daim dan
Naimah kemudian mendakwa pentadbiran Anwar melakukan pendakwaan politik terhadap mereka. Walaupun pernah bersama-sama berkhidmat ketika pentadbiran Mahathir, kedua-duanya dilihat tidak mempunyai hubungan yang baik. Namun, ketika kemuncak skandal 1MDB, Daim berkata dia kembali menjadi peguam atas tujuan melawat Anwar semasa pengerusi PH itu menjalani hukuman di penjara Sungai Buloh. Daim ketika itu berkata, lawatan itu membincangkan soal usaha menjatuhkan pentadbiran Najib Razak. Hubungan mereka dilihat kembali renggang selepas keruntuhan kerajaan PH pimpinan Mahathir. Jun 2022, Daim berkata, Anwar sepatutnya bersarah daripada politik dan memberi laluan kepada pemimpin lebih muda. Anwar kemudian membalas dengan berkata, Daim tak tidur malam jika dia menjadi Perdana Menteri. Sambil menambah, Daim perlu memberi penjelasan berkenaan pendedahan kertas Pandora yang antara lain mengandungi dakwaan berkenaan akun luar pesisir miliknya. Saudara-saudara, apa komen Anda?